Ingat, dalam tasawuf, tulis Ustaz, dalam tasawuf tak bincang hukum. Dalam tasawuf bincang kaedah. Kalau sembang hukum je, jangan rujuk hukum tasawuf. Rujuk terus hukum fiqah. Tempat hukum hakam ni fiqah. Kalau tasawuf ni kaedah, terpulanglah pada kaedah mursyid nak memberi bimbingan. Dan mursyid itu adalah mujtahid untuk zamannya. Bagaimana mujtahid untuk kaedah bimbingan rohani itu di taman-taman syurga, iaitu majlis zikir. Satu majlis zikir tentang ilmu, satu majlis zikir sebut Allah dan selawat kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan niat mudah-mudahan selama-lamanya berhubungan rohaniah kita semua dengan rohaniah Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Kita sambung pembacaan kita pada fasal yang ke-13. Kali ini sudah tanda. Pasal yang 13 berkenaan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapa bagi roh dan Adam alaihi salatu wasallam bapa bagi jasad. Qala muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulubihi fi daraini Allahumma amin. Muka surat 45 ya. Semua ulama sepakat berdasarkan nas Al-Quran bahawa manusia pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah Nabi Adam alaihi salam. Dari Adam alaihissalam maka berkembang zuriatnya sampai hari ini. Justru itu Nabi Adam alaihissalam digelar Abul Jasad, yakni bapa kepada jasad. Namun ulama tidak sepakat bahawa roh pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ialah roh Muhammad. Bulat kat situ bagi yang ada buku sendiri tidak sepakat. Benda ni tidak sepakat. Maknanya ada yang bersetuju begitu, ada yang tidak bersetuju begitu. Jadi benda yang tak sepakat ni tak ada masalah atas penghayatan masing-masing. Dan kita nak ulang kaji balik supaya letak duduk kitab. Abang tolong bagi kitab kat benda-benda belakang. Okey. Jadi kita ulang kaji balik, letak duduk setting pemikiran kita ni bila kita belajar tasawuf. Tasawuf ni setting dia bukan i'tiqad. Tasawuf ni setting dia apa dia? Setting dia adalah zauq, rasa. Kalau setting dia setting i'tiqad, itu ilmu akidah, pegangan. Maknanya setting ilmu tasawuf ni bukannya untuk menjadi satu pegangan yang dipegang-pegang, bukan. Okey, ilmu tasawuf ni setting dia maknanya adalah untuk kita penghayatan, untuk zauqi. Okey, yang maknanya ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu memandang Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tak menang Allah, maka kamu merasai dalam pandangan Allah. Itu setting dia. Jadi fa innahu yaraka maknanya merasai dipandang Allah, merasai seolah-olah memandang Allah. Maka bila begitu takrifan yang kita ambil itu takrifan ihsan, yang mana takrifan ihsan itu Nabi SAW yang takrifkan dan tidak ada ulama pun yang mentakrifkan semula kalimah ihsan. Apa maksudnya? Maksudnya situ adalah penghayatan kepada perkara yang menjadi pegangan. Itu tasawuf. Jadi kalau benda penghayatan ni kita tak sepakat, benda normal ke benda tak normal? Benda normal je. Maknanya saya kalau dekat mana-mana kedai makan pun mesti tom yum. Lepas tu kalau abang teh kita ni kot mana pun telur bungkus. Dia duduk pergi tengoklah menu tu dah awal sampai habis, kot mana pun tahu dah telur bungkus juga. Saya pula tengoklah menu sampai tom yum. Jadi maknanya kita sepakat tak? Tak sepakat pada penghayatan rasa itu. Tapi semua sepakat bahawa keyakinan kita kalau tak makan lapar. Itu akidahnya. Akidahnya kalau aku tak makan lapar. Dan bila makan Allah bagi kenyang. Asbab ikhtiar dia nasi dan makanan yang kita makan. Itu akidah. Tentang merasai nikmat makanan yang kita makan itu lidah masing-masing. Maka kalau gaduh dalam bab tasawuf ni paling tak wajar.
Paling tak wajar. Cuma kalau awak boleh terima sebab awak dah rasa, silakan. Kalau awak tak boleh terima sebab awak tak dapat rasa lagi, biarkan, dah. Jangan dipaksakan itu pada orang, dan janganlah pula kita melarang orang untuk menikmati apa yang dia rasa. Selesai. Jadi oleh kerana itu, bicara tentang tasawuf ni, bicara rasa ni bukan satu yang kesepakatan, dan memang lumrah benda yang kita rasa ni memang kita tak sepakat. Macam tu habis. Jadi namun ulama tidak sepakat bahawa roh pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah roh Muhammad. Ulama sufi meyakini berdasarkan hadis-hadis dan juga melalui jalan kasyaf para wali Allah bahawa roh yang pertama dicipta di alam roh adalah roh Muhammad. Bulat kat situ perkataan meyakini. Bulat kat situ bagi yang buku sendiri ya, tapi kalau buku yang masjid punya jangan bulat. Okey, masjid punya. Tapi masjid bagi je bulatkan tu tak masalah. Dah tanya dah dengan imam. Okey, buat meyakini. Okey. Apa beza kalau ulama sufi meyakini berbanding dengan ulama akidah meyakini? Apa beza dia? Beza dia adalah dalam ilmu akidah, keyakinan itu atas dalil dan istidlal. Atas dalil dan istidlal. Okey, itu ilmu akidah. Okey. Adapun ulama sufi, keyakinan itu apa dia? Atas zauqiyah yang telah dialami. Zauqiyah rasa. Maknanya saya meyakini bahawa, maknanya saya meyakini bahawa kalau nak bagi contoh ni, contoh lain pula. Tak apalah, tak datang idea. Saya meyakini bahawa kalau saya minum kopi, saya mesti akan apa dia? Sendawa. Saya meyakini. Atas apa dia yakin tu? Atas dia dah ulang buat. Dia minum kopi, sendawa, minum kopi, sendawa. Maka akhirnya buat satu keyakinan dia bahawa dia minum kopi mesti dia sendawa angin. Ada orang tak macam tu kan? Ada orang minum kopi susah nak buang air. Ada orang minum kopi terlampau mudah buang air, ikutlah. Macam tu. Dia atas pengalaman yang dirasai. Jadi bila orang sufi kata meyakini, maknanya maka itu adalah berdasarkan kepada apa yang Allah inkishafkan dalam hati dia. Begitu. Kemudian barulah dia mencari dalil-dalil. Okay, dan maknanya dalil tersebut sama ada difahami secara langsung ataupun tidak langsung. Kadang-kadang dalil itu difahami secara isyarat. Maknanya bukan tak langsung. Kalau secara langsung dan tak langsung masih lagi terkait dengan dalil. Tapi kalau dia fahami secara isyarat, maknanya daripada dalil yang ada mengisyaratkan makna yang lain. Tapi makna yang kedua itu tak akan berlaku kalau tidak ada dalil yang pertama tadi. Itu isyari. Macam tu. Jadi benda ni kot mana pun dia bukan menjadi satu bentuk hukum hakam, dia bukan menjadi satu benda yang dipaksakan untuk semua orang meyakininya. Ia atas pengalaman dan perasaan yang Allah anugerahkan. Dia selesai. Maka kalau kita rasa, jangan paksakan pada orang. Kalau kita tak rasa, jangan larang orang nak rasa. Dah itu je. Okey, macam tu. Jadi dan juga melalui jalan kasyaf para wali Allah bahawa roh yang pertama dicipta di alam roh adalah roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan akan roh sekalian insan. Oleh kerana itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar Abur Ruh, bapa bagi roh. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kalau disanakan kepada dalil Al-Quran, dalam kitab ini tak disebutkan kalau tak silap saya, bahawa dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan bahawa wa azwajuhu ummahatukum. Ummahatuhum ke ummahatukum? Itu. Tapi wa azwajuhu ummahatukum. Maknanya saya kena cek balik Al-Quran tu sama ada ummahatuhum ataupun ummahatukum. Siapa ada Ustaz tolong cek wa azwajuhu, ayat dia wa azwajuhu ummahatukum. Cari kat situ wa azwajuhu. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan bahawa isterinya, yakni isteri Nabi SAW itu adalah bonda-bonda kalian ataupun bonda-bonda kamu semua. Nanti Ustaz cek balik sama terjemah dia hum ke ataupun kum. Jadi maknanya bila Nabi dalam Quran dah dinyatakan bahawa isteri-isteri Nabi itu adalah ummahatul mukminin, maka secara mafhumnya adalah baginda Nabi SAW itu adalah bapa bagi para mukminin. Okey. Jadi adakah bapa biologi? Of course lah tidak. Adakah bapa dalam aspek asal usul kejadian? Itu dah Nabi Adam punya bahagian. Maka jadi bapa bagi apa? Bapa bagi rohani. Begitu. Gitu penisbahan. Jadi ada gelaran-gelaran. Macam tu. Okey, tentang gelaran-gelaran ni dalam budaya Arab memang tak asing lagi. Kadang-kadang datuk pun dipanggil bapa. Tapi datuk contohnya
Ya Abul Hasanain. Ya Abul Hasanain. Ya Abul Hasanain. Ada qasidah tu. Abul Hasanain kat situ, kalau terjemah literal, maknanya Abah tu bapa, Hasanain, dua orang, Hasan Husin. Wahai bapa Hasan dan Husin. Tapi Hasan Husin tu bukan bapa Hasan Husin. Nabi Muhammad SAW bukan bapa Hasan Husin. Nabi Muhammad adalah datuk. Dalam penggunaan bahasa Arab itu, bapa juga digelar merujuk kepada datuk. Macam tu. Jadi maksudnya itu istilah-istilah dia. Jadi ummahatul mukminin maknanya bonda-bonda orang beriman, tak semestinya bonda yang betul-betul biologi punya bonda yang melahirkan, ibu yang melahirkan, tapi dia boleh dimaknakan dengan makna-makna yang sesuai dengan maqamnya. Dan maqam itulah yang kita perlu rujuk kepada para ahlinya. Itu maksudnya. Best. Okey. Di sini disebutkan innama ana lakum bimanzilatil walid wa allimukum. Okey, maksudnya hanya senya aku bagi surah Al-Ahzab ayat 6 Ustaz. Dah catat surah Al-Ahzab ayat 6, cuba Ustaz tengok. Okey, hanya senya aku bagi kamu seperti kedudukan seorang ayah, aku memberi pelajaran untuk kamu. Berkata Imam Busiri rahimahullahu taala, wafat 695 Hijrah, di dalam qasidah burdahnya, wa kullu ayyin atar rusulul kiramu biha fa innamat tasalat min nurihi bihimi. Setiap mukjizat yang datang bersama para rasul yang mulia, maka sesungguhnya mukjizat mereka itu adalah dari pancaran nur baginda sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yakni para rasul. Jadi penisbahan Nabi SAW itu sebagai ayah rohani kita semua adalah juga bersandarkan kepada digelar baginda Nabi itu dengan gelaran nur. Betul? Ummahatuhum, mereka. Okey. Wa azwajuhu ummahatuhum. Turunkan balik. Dan isteri-isterinya, yang isteri-isteri Nabi SAW adalah ibu-ibu mereka. Macam tu. Okey, itu sandaran dia. Maka nisbahlah Nabi itu SAW bapa mereka, yakni bapa bagi pedoman rohani, bapa roh. Itu istilah, itu penisbahan gelaran yang dikemukakan oleh para ulama sufi. Okey, Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah wafat tahun 1127 Hijrah mensyarahkan min nurihi dengan katanya. Syekh Ibrahim Bajuri ini bukan calon-calon ulama. Dia ada kitab mensyarahkan dah bahagian fiqh. Dia juga ada kitab yang syarahkan bahagian akidah. Dia juga ada kitab mensyarahkan qasidah burdah. Imam Bajuri ni. Macam tu. Jadi, atau dengan nurnya, yakni nur Nabi Muhammad SAW yang merupakan asal bagi segala sesuatu. Kan dekat situ. Yang merupakan asal bagi segala sesuatu. Kaedahnya macam ni. Allah Ta'ala menetapkan dalam konteks kemakhlukan. Okey, maknanya Allah semuanya masih ada asbab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa fa asba'a sababa, yang kita baca surah Al-Kahfi itu. Jadi apakah asbab sehingga apakah asbab yang menyebabkan maknanya terciptanya kun fayakun, maknanya alam warna ni. Maka pada para sufi memandang bahawa mana asbab itu adalah berasal daripada nur Muhammad. Macam tu. Allah Ta'ala jadikan nur Muhammad, dengan nur Muhammad tu asbab terjadinya ruh Muhammad, ruh Nabi Muhammad SAW. Dengan asbab itu maka Allah Ta'ala memanjangkan penciptaan itu kepada terjadi alam warna ini. Maka disandarkan dengan dalil apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad SAW melainkan sebagai kerahmatan ke seluruh alam. Jadi adakah maknanya penciptaan kita ini suatu nikmat? Jawapannya ya. Bukankah Allah menciptakan kita ni nikmat? Ya, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat di kejadian dan nikmat dikekalkan kejadian itu nikmat. Maka nikmat ni tanda rahmat Allah ke tidak? Nikmat ni tanda rahmat Allah. Maka siapa yang Allah utuskan untuk menjadi kenyataan, manifestasi kenyataan kerahmatan Allah? Maka yang Allah utuskan adalah Rasulullah SAW. Tidak aku utuskan kau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi kerahmatan ke seluruh alam. Maknanya asbab kerahmatan. Maka semasa di alam roh, Nabi SAW pun maknanya masih belum dilahirkan lagi. Maka roh baginda itu maknanya tercipta dengan nur Muhammad yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka itu menguatkan lagi bahawa baginda Nabi SAW itu adalah asbab segala kerahmatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kurang lebih begitulah. Okey. Dan ayat ni kita dah syarah panjang dalam bab-bab yang awal.
Nanti kena rujuk kuliah-kuliah yang awal tentang ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh itu langit-langit, bumi dari nurnya, yakni Nur Muhammad. Syurga dan neraka dari nurnya, Nur Muhammad. Segala mukjizat para nabi dari nurnya, yakni Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinisbahkan dengan kalimah nur? Nur tu bahasanya maksudnya cahaya. Perihal cahaya ni automatik orang akan fikir apa dia? Soal pandangan. Maka untuk memandang alam warna kita perlukan nurus syamsi. Dan kita perlukan cahaya matahari. Okay, dan untuk memandang Allah, yakni bukannya pada hakikatnya, yakni pada manifestasinya, okay, kita perlukan apa dia? Nur Muhammadi. Nur itu cahaya, ataupun disebut cahaya maknawi yang digelar sebagai Nur Muhammad. Itulah. Gitu. Ada orang yang allergic sebut Nur Muhammad ni. Sebab apa dia allergic? Sebab dia kata Nur Muhammad ni Syiah punya. Siapa kata Syiah punya Nur Muhammad ni? Syiah ni memang kacau ganggu. Syiah ni memang kacau ganggu. Dalam tasawuf dia kacau ganggu bab-bab Nur Muhammad ni. Okay, dalam fiqh dia kacau ganggu bab-bab apa dia? Bab-bab mazhab Syafi'i. Macam tu. Dan Syiah ni memang dia mana disebut usul mazhab dia amat mirip dengan mazhab Syafi'i. Sebab itulah kalau kita belajar mazhab Syafi'i perbandingan, maka kitab-kitab Syiah Zaidiyah juga diambil rujuk. Bukan pegangannya, tetapi cara peristimbatan itu. Maka kita kena bersifat objektif. Mana pada pegangan ditolak, tapi pada penisbatan fiqh boleh diambil manfaat. Tetapi kalau kita ambil hukum yang sama seperti orang Syiah punya hukum, okay, bukan berdasarkan pada Syiah tu, dia yang sama dengan kita punya pendalilan ulama-ulama kita yang lain. Ini benda kena belajar lah. Benda kena belajar. Ada seorang bodoh tu, kena sebut bodoh lah. Seorang bodoh tu kata Imam Syafi'i pun maknanya ragu-ragu dengan apa yang diijtihadkan. Itu bodoh benar tu, bodoh yang tak dapat di cover-cover lagi akan kebodohannya. Saya kena sebutlah sebab dia mengganggu imam besar kita. Dia ingat Imam Syafi'i rahimahullah tu siapa? Bermusafir tak kurang daripada 7-8 negara berguna mandi untuk menuntut ilmu. Tiba-tiba dia balik jumpa mak dia, maknanya dia ada slack satu adab yang simple je. Mak dia kata kau keluar balik lah, mengaji lagi. Slack satu benda adab lah. Itu antara manaqib tentang kisah Imam Syafi'i. Boleh dia kata Imam Syafi'i pun teragak-agak dengan mazhabnya. Sekejap ada qaul qadim, sekejap ada qaul jadid. Itu maknanya kalau orang perleh kata bodoh tak ada dah. Bodoh tak ada. Maknanya bodoh yang tidak ada bodoh selepas pada kebodohan itu. Bodoh sampai ke penghujung. Kalau orang Kedah kata bodoh sampai ke sud. Dah sesud habis. Itu mana ke penghujung kebodohan. Itulah. Macam tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau bab fiqh ini namanya istinbat. Okay, istinbat dan pengajian. Kenapa pergi ke situ pula tadi? Kenapa pergi contoh Imam Syafi'i pula tadi? Syiah. Okay, jadi kalau Syiah, maknanya bukannya sebab kita ikut Syiah tu. Sebab kita ikut framework yang digagaskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita ni rahimahullah, okay, dia itu dinobatkan sebagai pengasas ilmu usul fiqh. Pengasas ilmu usul fiqh. Sedangkan dia datang selepas daripada Imam Malik. Imam Malik datang selepas daripada Imam Abu Hanifah. Imam Malik tak jumpa dengan Imam Abu Hanifah, tapi dia jumpa dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Malik jumpa dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala ajma'in. Okay. Pun begitu dalam khazanah perbincangan tarikh tasyri', Imam Syafi'i lah yang dinobatkan sebagai pengasas ilmu usul fiqh. Apa maksudnya? Dia susun balik ilmu tersebut dengan susunan yang sistematik, sehingga tidak ada orang yang selepas daripada Imam Syafi'i mesti memanfaatkan kitabnya dalam aspek usul fiqh. Usul fiqh ni ilmu untuk apa? Usul fiqh ni adalah ilmu untuk istinbat. Okey, kita ada 3 istilah. Kalau fiqh dia namanya istinbat, nak ambil apa pemaknaan ayat tu, apa hukum hakam dia kena istinbat. Kalau akidah dia tak guna istinbat. Akidah dia guna apa dia? Dalil, daripada dalil dia istidlal. Istidlal. Kalau maknanya kalau tasawuf bukan istinbat, bukan istidlal. Apa dia? Syuhudiyah. Maknanya zauqiyah. Gitu. Okey, habis. Allahumma salli ala Muhammad.
Berkata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala, wafat 1263 Hijrah. Okay, jelas ya pasal Syiah tadi ya. Okay, pasal akidah selesai. Kita tahu Syiah tu memang amat mirip dengan kaedah framework agama Nasrani. Macam tu. Cuma agama Nasrani tu dia pergi kepada Nabi Isa. Syiah ni yang confirm, yang terbatak, yang batil itu, maknanya dia pergi kepada Nabi Muhammad SAW tu sebagai macam Trinity. Nabi Isa dengan konsep Trinity itu Syiah macam itulah. Dia punya mudah cerita bawaan kias dia. Itu dalam akidah memang tertolak langsung, jelas. Tapi dalam tasawuf dan dalam apa dia? Dan dalam fiqh memang dia kacau ganggu. Ya, sebab itulah kok mana kita nak belajar pun kita kena fardu ain tu ke mantap betul. Barulah kita teroka semua ilmu-ilmu yang lain. Habis. Okay, Syekh Daud Fatani kata apa? Kemudian maka dijadikan daripada nur Nabi kita itu arwah segala anbiya, mursalin dan segala mukminin. Maka adalah roh Nabi kita itu aslul arwah. Sebab itu dinamakan mazharul atam, penzahiran yang sempurna. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda sebagai khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin wa rahmatul lil alamin. Yakni penutup bagi sekalian nabi dan penghulu bagi sekalian rasul dan pembawa rahmat ke seluruh alam. Maka adalah nabi kita itu kenyataan yang sempurna bagi asma Allah dan sifatnya. Garis kat situ. Kenyataan yang sempurna. Garis kat situ. Kenyataan yang sempurna. Maknanya yang menyatakan, yang menginformasikan, okey, yang mendeskripsikan ataupun yang memantulkan segala tajalli bagi asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu waktu tak ada TV, ni saya tak alami lah zaman tu. Zaman saya celik mata je TV dah ada. Okey, TV yang ada langsir tu. Gret. TV zaman dulu. Okey, tapi zaman sebelum ada TV dulu, mana filem yang menjadi kegirangan, maknanya tok-tok nenek moyang kita dulu, ni filem Nur Muhammad ni. Mana macam mana nak memandang dalam setiap alam warna ni, memandang kekuasaan Allah, memandang keesaan Allah, memandang keindahan Allah, memandang keagungan Allah, itu filem dia. Jadi maknanya telah digantikan Nur Muhammad yang maknawi ini digantikan dengan Nur TV. Cahaya TV. Maka keluarlah segala-gala benda dalam TV itu. Dalam TV itu berlakon menangis, kita pun menangis juga. Kabi kusi, kabi gem. Okey, jadi mana kalau dalam filem tu maknanya gelak, kita pun gelak juga. Okey. Kemudian TV itu terlampau besar. Maka teknologi moden berganti-ganti lagi, akhirnya keluarlah Nur apa? Nur handphone. Malam-malam semua dah tutup lampu dah, jadi muka bercahaya. Cahaya muka. Ingatkan bukan cahaya zikir. Berarti kita ingat Syekh kita terpelak kan, maknanya kita duduk suluk kan, maknanya malam-malam bercahaya wajah semua. Kita dah fikir ni Syekh ni nak puji ke nak apa, tak faham begitu. Cahaya bila tawajuh zikir la ilaha illallah Allah kan, lepas tu malam-malam muka bercahaya je, suka saya tengok. Lepas tu tiba-tiba cahaya tu tiba-tiba dia padam-padam langsung. Kalau cahaya sangat, betul rupanya cahaya handphone. Buka handphone kat situ, maknanya bertampak cahaya. Macam tu. Jadi maknanya sekarang ni orang semua guna cahaya handphone, menyebabkan maknanya perbincangan tentang cahaya Nabi SAW untuk terhubung dengan ilahi, dengan Allah, okey, untuk menikmati segala jamal dan jalannya, itu dah semakin tak dibicarakan lagi. Kemudian ada satu pula propaganda, konon-konon nak jaga akidah, jangan terpalit dengan Syiah, maka apa saja tentang Nur Muhammad semua Syiah. Maka Syiah belaka. Jadi tolak Syiah, tolak sekali dengan Nur Muhammad. Tolak Syiah, tolak sekali dengan tasawuf. Tolak sekali dengan ilmu makrifat, tolak semua. Itu fitnah-fitnah yang berlaku. Jadi kita kena pertahan lah. Walaupun memang orang sufi akan dituhmah dengan Syiah. Orang sufi memang akan menyanjung Nabi SAW dan tidak sempurna sanjungan kepada Nabi SAW, mereka menyanjung juga keturunan Nabi SAW. Dan memang ada keturunan Nabi SAW yang jadi Syiah, memang ada. Itu fitnah-fitnah. Maka kita tanya, kenapa macam tu? Memang Allah jadikan kita ni kat dunia untuk diuji. Ya dah begitulah. Jadi penting kita jaga akidah kita je lah. Jom kita azan. Bismillah.
Subhanallah, subhanallah. Okey. Jadi begitulah ya, maknanya berlakunya perkembangan teknologi, maka akhirnya ramai orang yang melupakan kenikmatan rohani. Maka dia pergi kepada maknanya kenikmatan emosi daripada TV dan sebagainya, itulah ujian-ujian dia. Cumanya dalam aspek tasawuf ini, guru kita selalu berpesan, maknanya kalau kamu memandang orang, itu hanya untuk kamu memotivasikan dirimu untuk menjadi lebih istiqamah. Bukannya untuk kamu judge orang itu sesuai dengan apa yang kamu nak judge, bukan. Jadi bahkan kamu kena perlu untuk sentiasa memandang diri sendiri. Dan ilmu tasawuf satu-satunya ilmu yang untuk pandang diri sendiri je. Nak pandang apa diri sendiri tu? Nak pandang kat diri kita ni sampai nampak dulu ada siapa? Ada satu makhluk namanya aku. Ada satu makhluk namanya aku, iaitu keakuan. Yang duduk tersembunyi celah-celah ni, keakuan diri tu nak pandang. Sampai nampak keakuan diri tu, barulah kita macam mana kita nak adjust, nak buang, nak suci, nak mencuci keakuan diri tu. Itu yang nak dalam ilmu tasawuf ni, aku tu. Okey, daripada keakuan diri pergi kepada memandang hakikat aku. Hakikat aku tu siapa? La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis solata li dzikri. Mula-mula la ilaha illallah, kemudian la ilaha illahu, kemudian la ilaha illa ana. Jadi maknanya pergi sampai ke hakikat aku. Ana tu akulah. Macam tu. Mula aku yang palsu. Aku yang palsu ni keakuan. Nak bersihkan keakuan yang palsu sehingga memandang aku yang hakiki. Hakikat aku itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat macam tu. Nak pandang kat mana? Nak pandang dalam diri ini. Tapi kalau bila prosesnya begitu, tak belajar ilmu akidah sifat 20 sekurang-kurangnya, maka lepas dia dah rasa dia pandang dah pandang hakikat aku Allah dah sini, dah mula jadi macam-macam. Aku dah Allah dah. Mana nak solat ke celah, mana nak sembang aku nak macam mana? Di mana-mana saya aku pergi, aku dah bersama Allah. Itu sebab tidak bersama-sama dengan ilmu syariat pada akidah dan pada fiqah. Macam tu, dah dapat ilmu hakikat tu bahaya. Belajar ilmu hakikat tidak diawali dengan ilmu
syariat. Biasanya ilmu syariat dulu baru ilmu hakikat. Tapi ada juga orang yang Allah pertemukan dia dengan ilmu hakikat dulu, kemudian baru disempurnakan ilmu syariat. Biasanya akan menjadi baik kalau ilmu hakikat itu dengan sanad yang benar. Pertama, sanad yang benar. Yang kedua, niat yang benar. Itu tulis sanad yang benar, niat yang benar. Kalau belajar ilmu hakikat dengan sanad yang benar, niat yang benar, walaupun dia mulakan ilmu hakikat dulu, ilmu syariat masih lagi compang-camping dan tak sempurna, insya-Allah maknanya akan ke arah menyempurnakan ilmu syariat. Dan itu satu keadaan. Keadaan yang satu lagi adalah belajar ilmu syariat dulu. Sampai dia kata, apalah maknanya aku solat ni? Apalah maknanya aku puasa ni? Apalah maknanya dengan pahala-pahala ni? Apalah maknanya dengan syurga ni? Apa benda ni? Dapat tak? Sebab syurga tu kat dalam kita, kat luar kita. Semua benda tu tentang beramal, itu masih luar. Lepas beramal dapat pahala, luar juga. Lepas tu masuk syurga, luar juga. Benda yang kat luar ni nikmat tak nikmat. Ibarat kita kata, ini coklat manis. Kita dah belajar, coklat ni manis, coklat manis. Apalah makna manis ni? Dapat tak makna manis lagi tak rasa? Tak dapat. Gitu. Jadi orang berdua syariat mula-mula berdosa banyak, gerumang sebagai, cuba tinggalkan dosa. Tapi memang akan berdosa juga sebab tak maksum. Jangan risau. Jangan risaulah kalau kita berdosa ke tak berdosa. Jangan risau. Memang kita akan berdosa. Jangan risau. Jangan risau. Yang penting yang risau apa dia? Kalau tak sibuk dengan Allah dalam apa juga keadaan, itu kena risau. Dalam berpahala pun kena sibuk dengan Allah. Dalam berdosa pun sibuk dengan Allah. Tapi jangan memandang enteng perihalan dosa. Jangan salah faham ya. Okey, habis. Jadi bila dah akhirnya dah tua, dah tu nak buat dosa pun tak lalu dah. Saya kat tempat lain lah. Dulu saya pernah melawat, tapi sekarang saya tak sanggup nak melawat lagi. Macam tu. Saya kata benda ayah anda sanggup lagi tak nak pergi dandut lagi? Ish, tak sanggup kita. Kalau ayah anda boleh tak? Kalau ayah anda nak sanggup kita sekarang ni, sekarang ni, pakai seluar pendek jarang pergi pasar. Wih, tak semenggah. Macam tu ayah. Ibaratnya kan, maknanya macam bonda-bonda, mana kata dia bonda. Bonda okey tak bonda? Kalau bonda pergi berjalan pasar malam ke apa pakai, maknanya bonda rambutnya. Rambut tak ke mana dah, sikat pun tak lalu dah. Maknanya pakai tudung cantik lagi. Maksudnya makin tua makin diberkati dan makin rasa tak lalu nak buat dosa. Akhirnya bertambah amal. Lepas tu pencen pula, lepas tu tambah amal lagi. Kalau amal tu diberkati, dia akan pergi ke peringkat rasa. Apa maknanya aku beramal ni? Makin beramal, lutut bukan makin elok. Lutut makin sakit. Makin baca Quran, makhraj bukan makin elok. Makhraj makin ke laut. Berapa ramai imam-imam yang kena pencen sebab bila dah makhraj tak betul, gigi keras. Gigi keras, gigi luruh, lidah keras. Lidah keras tu memang fizikal, tapi yang penting jangan hati keras. Jadi sampai peringkat, okey, saya kena pencen dah jadi imam. Sebab apa? Bacaan saya dah tidak melayakkan saya untuk jadi imam rawatib lah dekat masjid yang rasmi. Tapi kalau kat keluarga tak apa je. Macam tu. Jadi maknanya akhirnya apa benda ni? Dia fikir apa sebenarnya ni? Baru dia fikir nak merasai nikmat itu. Maka dia pun makanlah solat dia. Manis rupanya. Dia makanlah puasa dia. Makan ya. Puasa dia makanlah zikir dia. Rupanya manis. Maknanya kemanisan itulah sebenarnya nikmat dia ibaratnya. Tapi nak merasai kemanisan ibadat, nak merasai kemanisan pahala dan syurga, itu kena ada lidah rohani. Jadi kita nak masuk kebun mana, nak sampai lidah rohani kita tumbuh, kita kena masuk apa dia? Taman-taman syurga. Kat taman syurga saja boleh kita adjust supaya lidah rohani kita tumbuh. Taman syurga tu apa pula? Taman syurga tu majlis zikir. Itu taman syurga. Dan majlis zikir ni dua. Satu majlis zikir yang banyak sebut, satu majlis zikir yang banyak ingat dan memperingatkan. Majlis zikir sekarang kita ni masuk dalam kategori majlis zikir yang banyak memperingatkan tentang keilmuan, tentang Allah, Rasulullah SAW, alam akhirat, ghaibiyat dan sebagainya. Itu majlis ilmu, majlis zikir. Tapi dalam makna majlis zikir merujuk kepada ilmu yang untuk diingatkan. Okey. Yang dalam majlis zikir satu lagi pula, majlis zikir yang banyak menyebut. Itu majlis zikir yang hari Selasa malam tu. Yang semalam malam tu majlis zikir banyak sebut Allah. Kadang-kadang bergantung pada macam mana bimbingan mursyid. Kerana bila zikir je berdiri. Maka ada riwayat-riwayat menyatakan bahawa para sahabat bila berzikir, maknanya badan mereka itu bergoyang-goyang ibarat pohon-pohon yang ditiup angin.
Okey, kemudian mana berzikir itu sampai sehingga orang mengatakan kamu gila bila kamu berzikir tentang Allah. Maka bila berzikir tu la ilaha illallah, ikutlah. Macam ni ada yang macam ni, itu tak apa. Sebab apa? Sebab latihan untuk menikmati. Ia bukan tarian. Dia latihan. Dah nisbah kepada macam mana amalan para sahabat. Dan ada juga menisbah kepada memandang Nabi SAW itu bila berkenderaan, maknanya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, itu ada penisbahan-penisbahan. Kenapa boleh berlaku sandaran begitu? Sebab mereka memandang itu semua itu kasih Nabi. Itu tajalli ar-rahman ar-rahim Allah. Itu. Tapi ini bukan hukum. Ini hanya kaedah. Ingat, dalam tasawuf, tulis Ustaz, dalam tasawuf tak bincang hukum. Dalam tasawuf bincang kaedah. Kalau sembang hukum je, jangan rujuk hukum tasawuf. Rujuk terus hukum fiqah. Tempat hukum hakam ni fiqah. Kalau tasawuf ni kaedah, terpulanglah pada kaedah mursyid nak memberi bimbingan. Dan mursyid itu adalah mujtahid untuk zamannya. Bagaimana mujtahid untuk kaedah bimbingan rohani itu di taman-taman syurga, iaitu majlis zikir. Satu majlis zikir tentang ilmu, satu majlis zikir sebut Allah dan selawat kepada Rasulullah SAW. Dengan latihan di taman-taman syurga itulah menjadi penyebab tumbuh lidah rohani. Bila dah tumbuh lidah rohani, barulah faham, oh rupanya kenikmatan kita bukan merasai pahala banyak. Bahkan dah rasa pahala banyak tu jadi beban. Sebab apa? Rasa pahala banyak, apa yang akan berlaku? Rasa dah ahli syurga dah kan? Rasa pahala banyak. Lepas tu bila pandang orang tak solat, ish, apa tak solat tak erti. Dia baru 5 tahun je solat, tapi dah rasa baik ni. Macam tu. Jadi mana bila dah rasa pahala banyak, dah rasa diri dia baik, mudahlah pandang orang tu buruk. Maka itu sebenarnya kenikmatan ke beban rohani? Itu beban rohani. Baru dia tahu, oh rupanya kejar pahala ni tak ke mana. Pahala ni hal Allah nak bagi kita. Hal kita yang Allah suruh adalah merasai nikmat dengan apa dia? Nikmat dengan Allah, bukan nikmat dengan pahala. Ni lagi mana dah tu ni terleliu lagi nak ke syurga. Adakah bila kita cakap begitu kita tak nak masuk syurga? Kita dah rasa standby masuk neraka? Bukan. Syurga masih makhluk, kenikmatan bukan pada makhluk. Jadi kalau orang ikut jalan syariat ni, mula-mula sibuk dengan dosa untuk ditinggalkan, kemudian sibuk dengan pahala untuk dikumpul, kemudian sibuk dengan syurga untuk diangan-angankan masuk, kemudian sibuk dengan neraka supaya tak nak masuk, kan? Lepas tu lama kat situ lah kenapa benda ni? Barulah pergi kepada sibuk dengan yang memiliki dan yang menciptakan syurga, neraka, pahala dan dosa. Di situ baru nikmat. Dia ini adalah latihan, apa dia? Latihan dalam tasawuf. Begitu. Okay, habis. Jadi iblis tak ada masalah tau kalau kita banyak beribadat asalkan tak bersibuk dengan Allah. Banyak ibadat tapi hati tak sibuk dengan Allah. Sebab apa? Sibuk dengan pahala tak apa. Kau kejar pahala, kau kejar pahala. Ini hamba pahala. Bukan hamba Allah. Kau setiap bulan mesti pergi umrah. Sebab apa? Sebab banyak pahala kat situ. Tempat yang diberkati. Betul diberkati. Akhirnya sebab sibuk apa? Nak masuk syurga. Kamu hamba syurga. Syurga dan pahala masih lagi makhluk. Kamu bukan hamba Allah. Ini disebut sebagai munafik dalam penghayatan sufi. Kamu niat lillahi ta'ala, tapi dalam hatimu ada syurga, bukan ada Allah. Kenapa tak ada Allah? Sebab tajalli Allah tu tak ada dalam diri kita. Mazharul atam. Bulat kat situ. Mazharul atam. Baris yang kedua, muka surat 47. Penzahiran yang sempurna. Maksudnya Allah tak ada dalam jiwa kita sebab mazharul atam tu tak ada. Siapa mazharul atam? Penzahiran yang sempurna. Nabi SAW. Macam mana nak masukkan fizikal Nabi dalam jiwa kita? Tak boleh. Yang boleh masuk apa dia? Kecintaan, rohaniah Nabi itu masukkan rohani kita. Maka di situ di antara kaedah yang para musyrik bimbing kita, pastikan rohanimu terhubung dengan rohani Nabi SAW. Satu pengalaman tu kita dengan guru kita, maknanya bila kat depan makam Nabi SAW, maknanya kita sama-sama perhubungkan rohani kita dengan Nabi SAW. Kalau kamu rasa kamu tak mampu, kamu perhubungkan rohani pun dengan rohaniku. Aku dengan barakah sanad dan dengan amanah guruku akan memperhubungkan rohani kita semua dengan Nabi SAW dengan tangga-tangga sanad. Maka bertafakur dekat depan kubah hijau yang merupakan rumah Nabi SAW sebelum menjadi makam Nabi SAW. Syirik ke? Syirik celah mana? Bukan sembahan, tapi memperhubungkan. Kemudian maknanya itu kaedah-kaedah. Itu bukan hukum hakam. Hukum apa? Hukumnya harus. Tidak wajib dan tidak haram. Hukumnya harus sebagai kaedah. Pasti.
Roh insan dicipta dari hembusan Allah. Kutiupkan rohku. Okey. Wa nafakhtu fihi min ruhi, tu ayat dia. Okey, roh insan mempunyai nur Muhammad, yakni rahsia Allah Subhanahu wa taala dan memikul amanah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu roh insan mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu roh insan juga termasuk rahsia dan urusan Allah yang agung, sebagaimana penciptaan roh dan bentuk dirinya adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala yang hanya sedikit pengetahuan dikurniakan pada manusia. Perenggan ni ustaz, bulat satu perenggan ustaz. Satu perenggan ni bulat. Itulah poin kemuncak dia, kita nak faham tentang Nur Muhammad ni. Okey. Maknanya itulah bendanya. Maknanya bicara tentang Nur Muhammad bukan bicara yang biasa, tapi dia digelarkan sebagai tiupan hembusan. Dia hembusan Allah, dia digelar sebagai amrullah. Quli ruhu min amri rabbi. Ayat bawah tu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yasalunaka 'anil ruh quli ruhu min amri rabbi, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu dari perkara urusan Tuhanku. Jadi atas Allah lah nak bongkar urusan rahsia roh ni kepada mana-mana para hamba-Nya yang Allah pilih. Jadi ayat ni dulu kita dah bincang, maksudnya ada dua. Satu, semua orang tahu sikit ilmu tentang roh. Itu tafsir ibari, tafsir yang secara zahir. Ada tafsir yang secara agak isyari, maknanya dia tak isyari sangat. Tafsir yang kedua, maknanya dalam banyak-banyak manusia, sikit je manusia tahu detail tentang roh. Dalam tasawuf dia ambil yang kedua. Maknanya kalau Allah bagi ilmu tentang roh tu, memang dia tahulah hal ehwal roh setakat mana yang dia perlu tahu. Okey, yang setakat mana dia perlu tahu. Tapi bilangan yang sedikit itu bukan merujuk kepada ilmu, merujuk kepada orang. Ilmu tentang roh Allah bagi, tapi sikit saja orang yang tahu ilmu tentang roh. Orang tu siapa? Itulah pewaris Nabi SAW, para ulama warasatul anbiya itu, yang mewarisi perihalan Nur Muhammad. Nur Muhammad ni perihalan terkait dengan roh. Sebab dia kerohanian, bicara roh itu min amri rabbi, daripada urusan Tuhanku, macam tu. Okey, Allah SWT Muhammad. Jadi kita biasa faham bahawa semua orang tahu ilmu pasal roh, sikit je. Itu memang semua orang tahu bahawa roh ni maknanya menjadi asbab jasad kita hidup, kemudian bila roh keluar dari jasad, kita pun mati. Jasad ditanam, roh akan pergi ke barzah. Barzah awal, alam kubur, barzah abadi dekat akhirat sana. Mudah-mudahan ke syurga, amin, dengan syafaat Nabi SAW. Itu semua orang tahu kan? Okey, tapi pengetahuan yang kedua, ada sedikit orang yang tahu lebih detail tentang roh ini. Itulah para awliya Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Dan ilmu ni ilmu rahsia. Bila ilmu rahsia, maknanya dia ada adab-adab dia. Ada adab-adab dia. Maknanya paling simple adab ilmu rahsia ni begini. Kalau kamu tak mampu menanggapi, maka kamu tak ada urusan dengan ilmu ni. Itu je. Adab paling simple untuk orang awam. Ilmu-ilmu hakikat, ilmu makrifat ni. Saya ulang balik ya. Ulang balik. Agak-agak kalau kamu tak mampu nak menanggapi ilmu rahsia ni, maka bukan urusan kamu ilmu ni. Jangan kamu percayai, jangan kamu salahkan, jangan kamu sesatkan, jangan kamu kaji pun, sebab tu tak ada urusan kamu. Sebab apa? Tunggu sehingga rohanimu matang, tumbuh lidah rohani itu, sehingga kamu dapat merasai kemanisan ilmu ini, baru kamu belajar sedikit demi sedikit sesuai dengan bekas hatimu. Itu je. Itu je ilmu rahsia ni. Ini adab ni yang tak diajar oleh orang awam ni. Akhirnya bila ilmu-ilmu rahsia ni tolak total. Jangan. Maknanya terima takat mana kau boleh terima. Kalau tak ada terima, kalau tak terima pun tak apa, tapi jangan disalahkan. Sebab ini ilmu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ni memang nikmat. Yang Allah Taala nyatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kamu akan ilmu-ilmu. Ilmu apa? Ilmu terkait dengan takwa. Takwa tu takwa kepada siapa? Takwa kepada Allah. Maka ilmu yang Allah akan ajarkanlah ilmu makrifat kepadanya. Allah akan ajarkan. Tapi asbabnya apa dia? Asbab tariqah. Asbab tariqah. Maka sebab itulah bertariqah ni wajib sebenarnya. Tapi dulu kita cover-cover lain juga nak cakap tariqah tu wajib tu. Takut nanti ada orang terasa hati. Tadi zaman sekarang ni kita kata lah tariqah tu sebenarnya wajib. Tariqah tu ibarat wuduk. Tasawuf tu ibarat solat. Jadi wuduk tu apa hukum dia? Bila nak solat? Bila nak solat, jadi syarat. Syarat tu wajib. Kalau nak ambil wuduk, air tak ada pula, wajib cari air. Nak cari air maknanya telaka tak ada pula, wajib cari cangkul. Nak cari cangkul tak ada kayu pula, wajib cari pokok buat kayu. Dah dapat pokok kayu tu tak ada besi pula, wajib cari besi.
Akhirnya wajib cari cangkul. Sebab apa? Wajib gali telaga. Sebab apa? Wajib dapatkan air. Sebab apa? Wajib berwuduk. Sebab apa? Sebab wajib bersolat. Itu kaedah dia. Sama juga tariqah. Tariqah tu begitu. Jadi ayah dan bonda pastikan anak cucu kita tak meninggal dunia melainkan dalam keadaan bertariqah, supaya mudah-mudahan sempurna satu bahagian daripada agama, iaitu bahagian ihsan yang kita bincangkan malam ni. Saya minta izin habiskan muka saat ni juga. Kemuliaan manusia bukan kerana jasadnya tetapi kerana rohnya yang datang dari alam tinggi. Tanpa roh manusia hanya tanah dari pancaran air yang hina. Adapun makhluk lain hanya miliki nyawa. Tiada padanya roh yang memiliki rahsia Rabbani. Garis kat situ. Rahsia Rabbani. Siapa yang memang teruja dengan Tuhannya, memang dia akan nak mencari rahsia-rahsia ketuhanan. Dan rahsia ketuhanan itu Allah Ta'ala dah sertakan pada roh kita. Cuma nak buka tu kena dengan cahaya maknawi, namanya cahaya Nur Muhammadi. Maka cahaya Nur Muhammad itu pada siapa? Pada roh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan asbab roh Nabi Muhammad, hiduplah roh kita dengan cahaya ketuhanan itu. Terbongkar semua makrifat, informasi tentang ketuhanan itu. Maka nisbahlah Nabi itu SAW sebagai bapa rohani. Itu hubungan kaitan-kaitan dia. Justru itu martabat sekalian makhluk adalah di bawah martabat manusia. Apabila roh manusia tertutup dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka digelar kafir dan fasik. Kafir ini maksudnya tertutup, perihalan penutupan. Fasik itu adalah yang berkekalan dengan dosa. Roh mereka menjadi martabat nyawa yang rendah sama seperti haiwan dan tumbuhan. Lantaran roh manusia yang tinggi darjatnya, maka roh manusia perlu dibungkus dengan hukum syariat. Garis kat situ. Perlu dibungkus dengan hukum syariat. Jadi kenapa kita kena kekal dalam bersyariat? Supaya nak mengekalkan keaslian dan kejituan roh kita itu. Kita tiba-tiba dah belajar hakikat makrifat, tinggal syariat pula. Maka roh siapa yang kita jaga? Tidak ada cara untuk menjaga roh melainkan dengan ilmu syariat. Ilmu syariat apa dia? Pada keyakinan ilmu akidah, pada pengamalan ilmu fiqah, itu syariat. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu hakikat. Sebab penghayatan kepada akidah yang diyakini dan penghayatan kepada fiqah yang diamalkan. Itu pelik kita, bab duniawi nak penghayatan. Mana lebih kita hayati? Bawa Axia ke ataupun bawa Exora? Nama Exora pun lebih sedap daripada Axia kan? Minta maaf lah siapa yang pakai kereta tu. Ini contoh je. Nak cerita. Mana yang lebih kita nikmati dan hayati? Bawa Exora ke ataupun bawa Innova? Oh, itu dia. Mana lagi? Innova ke ataupun Estima? Nak lagi? Estima ke ataupun Leopard? Alphard? Okey, lepas tu lagi, mana lagi? Mana itu? Mana akhirnya kita rasa, kalau naik kereta Alphard tu rasa macam lebih penghayatan dia lebih sikit contohnya. Bab-bab material ni boleh kita sembang bab penghayatan. Tapi bab rohani tak nak menghayati. Maka jadi hambar. Sebab tu akhirnya orang rasa macam agama ni macam tak signifikan lagi dengan diri kita, hidup kita. Kita ni macam-macam benda, nak solat semua buang masa. Sampai nak berzikir sebelum kuliah ke apa ke, Ustaz, kita ada banyak benda nak habiskan selibus ni, Ustaz, zikir-zikir ni buat apa? Dah berapa banyak? 10 minit dah terganggu untuk kita baca kitab ni. Saya balas balik. Ilmu yang kamu nak belajar ni letaknya kat mana? Dekat akal kamu ke makan nyanyok? Dan akan kekal kalau kamu simpan dekat roh, dekat rohani. Zikir ni nak segarkan rohani kamu dulu. Warming up rohani. Nak pergi panjat Bukit Broga. Jauh lah Bukit Broga. Kat ni, kat Fort di sini bukit apa ada? Tak ada bukit apa dah, tak tahu lah. Itulah, okay. Maknanya kita nak hiking ke apa bagaikan, semua akan kata mesti apa dia? Mesti warming up, betul tak? Warming up dengan stretching, betul? Supaya nanti tak terkejut dan tak mudarat dan sebagainya. Bab-bab fizikal boleh terima stretching, warming up dan sebagainya. Bab rohani, nak zikir untuk warming up, berkira dengan Allah SWT. Itulah manusia dalam kerugian. Demi masa manusia dalam kerugian. Sebab apa? Nak berzikir pun berkira dengan Allah SWT. Itu. Gitu. Tu mana guru saya pesan, Ustaz, kalau Ustaz nak kuliah mesti mulakan dengan zikir. Itu. Kalau tidak, Ustaz pura-pura. Apa yang Ustaz nak ajar? Sampai ke mana kita nak ajar dengan akal tu? Akal akan nyanyok. Dan ilmu yang kita Ustaz ajarkan bukan semua kita dapat buat. Yang mengajar pun tak dapat buat, yang diajar pun semua telah kurang lebih sama je. Tapi nak pastikan rohani itu mendapat limpahannya, itu tasawuf. Macam tu habis. Okey, apabila manusia meninggalkan agama, ia sebenarnya memadamkan cahaya Rabbani yang wujud dalam rohnya. Mereka yang zalimi pada diri mereka sendiri hingga terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Sebenarnya Allah tidak menganiaya mereka,
tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Allah bila suruh kita bermakrifat kepada Allah, Allah ceritakan rohani kita dah ada informasi tentang ketuhanannya. Dah ada. Cumanya bila kita tidak aktifkan rohani kita ini, okey, ataupun kalau istilah sufi menyingkap hijab rohani kita ni, maka tak nampaklah kita akan kenikmatan bertuhan tu. Maka akhirnya syariat sebagai beban kalau yang tak suka, ataupun syariat sebagai rasa kemuliaan kalau dah terpedaya. Kalau orang yang tak suka, syariat ni beban, solat, puasa, aurat ni beban. Kalau orang yang suka, maknanya terpedaya dengan rasa mulia dengan bersyariat pula. Sebab apa? Tak nampak keindahan Allah dalam rohani kita ni. Jadi kalau kita tak dapat ilmu makrifat, bukan Allah yang tak makrifatkan kita. Kita sendiri yang tak membuka tabir hijabnya. Ibarat macam ni, kalau kamu mati kelaparan bukan sebab Allah tak bagi kamu makan, tapi kamu yang kufur nikmat. Ya Allah, aku nak nasi lemak. Ya Allah, macam mana? Ya Allah, aku nak kenyang. Ya Allah, aku nak kenyang. Tiba-tiba orang datang bagi duit. Ya Allah, aku bukan nak duit, ya Allah. Aku nak kenyang. Mana bodoh. Aku nak, ya Allah, aku lapar, ya Allah, aku nak kenyang. Tu orang datang, bagi apa? Bagi nasi lemak. Ya Allah, bukan nasi lemak, ya Allah, aku nak kenyang. Macam mana? Lah kali, ya Allah, nak kenyang. Orang bagi mi, orang bagi tom yum, semua orang bagi, tapi ya Allah, aku nak kenyang, aku nak kenyang. Tapi dia semua tak makan terakhir, dia mati. Kenyang ke lapar? Mati kelaparan. Siapa yang zalim? Dia yang zalim. Sebab apa? Tak tahu macam mana nak menyambut nikmat Allah Ta'ala tu. Ataupun tak tahu macam mana nak memenuhi asbab sehingga Allah memberi nikmat kenyang padanya. Tapi kalau bak kenyang ni tak payah suruh orang hidang. Tak payah suruh orang hidang, Ustaz. Pergi kenduri dia suruh orang hidang. Automatik beratur tempat buffet tu. Mana automatik masuk jumpa tuan rumah ke jumpa, tak jumpa tak ada hal. Mana orang beratur itulah. Ambil pinggan terus kan. Fahamlah ambil sendiri tu. Kalau bak makan yang akhirnya keluar ke jamban juga tu. Tapi kalau bak rohani ni macam-macam lah buat alasan. Macam mana nak terbuka hijab kalau tidak bertariqah? Macam mana nak terbuka hijab kalau tidak berbai'ah, kalau tidak adab dengan guru, kalau tidak berjalan perihal bimbingan, asbab ni. Ada tak orang makan tapi tak kenyang-kenyang? Ada. Sama juga ada tak orang bertariqah tapi tak marifat-marifat? Ada. Adalah something wrong kat situ, kena masuk hospital. Jadi tariqah ni adalah institusi kesihatan rohani. Sedar kita rohani kita yang akan diadili ke akhirat, tapi kesihatan rohani buat tak reti je. Bapak rohani pun kita tak nak kenal. Tak masukkan bapa rohani dalam rohani kita. Ibarat macam tu, itu cinta. Dalam akidah dia sebut cinta. Wajib cinta Nabi daripada segala perkara yang lain. Dalam tasawuf terhubung rohani dengan baginda Nabi SAW. Sebab dalam rohani Nabi ada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang menjadi pembuka kepada segala hijab sehingga kita menikmati Allah. Bila dah menikmati Allah, semua makhluk ni consider done, settle. Orang marah kita tak apalah, yang penting nikmat kat Allah. Nikmat Allah dulu, kemudian baru kita tangani. Kenapa aku kena marah? Aku salah, aku betulkan. Tak payahlah koyak sangat. Itu cara dia. Janganlah bila menikmati Allah, isteri tegur suami, abang ni kenapa begini. Buat relax. Kenapa abang tak buat tindakan? Saya menikmati Allah. Bukan macam tu. Itu maknanya itu dah tak center. Mana kita diam dulu. Bila isteri duduk letih-letih, marah-marah kita semua kan. Waktu isteri duduk beraksi itu pada fizikal dia, kita beraksi pada rohani kita. Semuanya adalah keagungan Allah. Baik. Kemudian lepas lega itu, kita fikir pula, apa yang isteri aku marah tadi? Betul tak salah aku? Betul salah aku. Dah, ubah je lah. Tak nak gaduh-gaduh. Simple je. Tapi kalau nak gaduh pun, biasalah gaduh manusia. Siapa tak gaduh? Tapi Nabi SAW pesan 3 hari. Dalam tempoh 3 hari itu berdiam. Dan diam tu bukan diam untuk mengumpul dendam, tapi berdiam untuk apa dia? Membuka hijab. Rohani itu banyak selawat. Akhirnya tak sampai 3 hari lah, kita akan tunggu isteri kita balik. Jomlah makan sama, jom kopi sama-sama. Macam tu. Agak-agak nak tunggu perempuan pujuk kita ke? Tak payah. Kita je pujuk perempuan. Kita je yang kena pujuk isteri. Sebab apa? Sebab kita memandang tajali, jamal dan jalan Allah pada isteri. Dan sifat isteri memang begitu. Dia akan tunggu dipujuk. Peranan kita memujuk, peranan dia dipujuk. Peranan kita mengorat, peranan dia diorat. Habis. Dia diorati, kita mengorati. Jadi semasa kita mengorat kita dulu,
Bila dah kahwin, kita lah mula memujuk. Jadi asyik saya je pujuk, asyik saya je. Jangan nampak aku ni. Nampak dia tu. Mana dah tu peranan dia. Jadi akhirnya nikmat saja. Bila beribadat pun relax je. Orang puji pun semua hal Allah. Orang kutuk pun tak ada masalah. Yang memang lemah kat kita. Asalkan Allah Ta'ala yang terpuji. Jadi akhirnya bila kita terhubung rohani dengan bapa rohani kita, kita akan jadi sibuk dengan Allah. Tu nak cakap. Jadi Ustaz tulis kat situ, fazal 13 tu, kat bawah tu ada ruang kosong tu Ustaz kan. Mana tagline bab 13 ni, kenapa para sufi dia bincang tentang Nabi SAW bapa rohani ni, sebab nak pergi apa dia? Nak pergi ke peringkat sibuk dengan Allah. Tu je. Gitulah kurang lebih yang boleh saya huraikan. Nanti fasa yang 14, 15, 16 ni sebenarnya kalau baca pun dia dah menyamai penghuraian yang sebelum ni. Kalau ikut saya rasa nak khatam kat sini dah ni. Kan, tapi sebab dah janji nak habis juga baca helai-helai ni, tak apa kita sambung lagi pasal 14 ni. Dia pulang je. Yang kalau pasal 14 roh yang agung, Nabi Muhammad SAW, sempadan pengenalan Allah, itu semua adalah untuk mengorganisasikan macam mana kita berinteraksi dengan bapa rohani kita supaya kena dengan adab ni itu je. Jadi bertabahlah kita untuk datang kat sini. Setiap minggu. Hari Rabu, minggu kedua dan minggu ke-4. Jadi kalau saya lama sikit tu, ayah anda pun dia jangan terasa lah kan, sebab nak pergi rehat dulu kan, nanti baru dia balik. Ni datang kejap je, sudah balik pula kan. Pelan-pelan sikit. Yang penting rohani kita rasa terhubung. Okey, lepas ni kalau rasa terhubung, balik rumah nanti salam anak-anak ke esok pagi ke, maknanya dengan cucu ke apa bagai kan, ya Allah aku perhubungkan rohaniku dengan rohani anak-anak cucuku, dan rohaniku ni aku hubungkan dengan rohani guruku dengan gurunya, sampailah semuanya terhubung dengan rohani bapa rohani kami semua, iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu selawat lah, apa-apa selawat yang mudah, simple dia. Itu tarekah dah tu. Tak perlu nak namakan tarekah A, B, C, D, tak ada masalah. Itu peringkat peringkat lanjutan. Peringkat awal ni itu je. Terhubung rohani dengan rohaniah baginda Nabi SAW. Itulah tarekah orang awam. Itu tarekah orang awam, memperhubungkan rohani dengan rohaniah baginda Nabi SAW. Asasnya selawat, kemudian solat, puasa, zakat, haji, akhlak mahmudah. Itu semua ikut cara-cara Nabi kan. Itu semua tarekah orang awam. Jadi bila dia buat baik tu bukan sebab dia nak rasa diri dia baik. Dia buat baik tu sebab dia tiru yang paling baik yang Allah ciptakan. Siapa? Nabi SAW. Jadi akhirnya subjek matternya bukan perkara baik yang dia buat. Subjek matter dia apa dia? Nabi yang baik tu yang dia nak tiru. Itu tarekah orang awam. Itu intipati kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Habis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Muhammadan ma huwa